Kami pun glamour lah hari tu. Dua orang berkulit gelap, bersongkok, berkot biru semasa hari pendaftaran. Pelajar baru lain selesa je dengan seluar jin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak berkongsi kembali buku ni tadi, buku Jinsei Iloilo Hito Sore. Nak sambung chapter 3 bab 3, bab 2 berkaitan dengan kisah saya di hotel di orientasi di Jepun. Dan bab 3 ni merupakan bermulanya pergerakan saya daripada Tokyo ke universiti saya di Yamanashi. Naik kereta api daripada Tokyo tadi ke Kofu. Bandar universiti saya tu Kofu nama dia. Right. Itu saya baca. Bermulanya di Kofu Yamanashi. Hari pertama saya di Universiti Yamanashi. Saya dihantar oleh seorang universiti orientasi pelajar baru Malaysia ke Eki. Eki itu stesen kereta api. So ke Eki Shinjuku. Saya perlu naik kereta api laju ke Kofu, Yamanashi. Itulah bandar yang akan saya musafir selama 4 tahun. Sebenarnya bukan kereta api laju lagi, kereta api ekspres kalau saya rasa. Setelah saya dan Kundok menaiki kereta api, kami masih disuruh bersongkok dan bertali leher. Macam cerita Piramli, pun ada rasanya. Tenang, sejuk. Kundok ajak beli air tin. Kami masih tercengang. Air panas tin pun boleh beli di Jihanki. Jihanki ni Jido Hongbaiki, iaitu vending machine. Air panas pun ada dekat vending machine. Terkejut kami. Apa pun, lega tekak dan badan. Seteguk kami minum. Baru saya rasa bersyukur minum air panas. Bila masuk ke tekak, rasa ia memanaskan badan. Walaupun bulan April yang masih di musim bunga, masih sejuk. Perjalanan kami dari Shinjuku ke Kofu mengambil masa 90 minit. Kereta api ekspres kami naik. Kofu ialah ibu negeri Yamanashi. Yamanashi berada di sebelah Tokyo. Diumpamakan lebih kurang negeri 9 lah. Negeri 9 di Yamanashi kalau ditanya kedudukan. Dan Tokyo ialah Kuala Lumpur. Itulah kat sebelah tu, dengan masa kurang dalam 3 jam. Kawasan metropolitan Tokyo ini memang banyak sangat bangunan dan pejabat. Kawasan pendidikan ini diselang-seli dengan kawasan perumahan. Tiba-tiba bila sampai di kawasan satu selepas Hachioji, sudah muncul kawasan-kawasan kampung dan bangunan semakin berkurangan. So akhirnya kami masuk ke dalam terowong. Terowong ini panjang, amat panjang. Keadaan gelap yang lama di dalam terowong lebih kurang 15 minit. Akhirnya kami nampak sinar mentari. Keluar saja terowong, pemandangan segar, kawasan berbukit, tenang rasa. Inilah Yamanashi. Kundok riuh. Dia memang sukakan suasana desa dan Shinzen. Shinzen ni soalan semula jadi lah. Kundok ni suka semula jadi. So daripada hiruk pikuk bangunan yang tinggi-tinggi, bangunan kawasan bandar, perumahan kawasan bandar, tiba-tiba masuk ke area kampung sikit, tiba-tiba masuk terowong je. Luar terowong je, nampaklah gunung-gunung, nampaklah bukit-bukit yang tak ada rumah pun. So, Yamanashi adalah gabungan dua perkataan, iaitu Yama dan Nashi. Yama bermaksud bukit ataupun gunung, Nashi bermaksud buah peh. Memang banyak tanaman, memang banyak ditanam di bukit-bukit di Yamanashi. Kundok memang seronok, dia kaki makan buah. So, Kundok ni kalau keluar, dia singgah mesti beli buah. So, saya yang tidak pernah selidik apa-apa di Yamanashi, tapi Kundok dah tahu semua. Tiba-tiba kelihatan gunung yang masih bersalji, separuh kelihatan. Fuji-san! Jerit Kundok. Gunung Fuji di Yamanashi ke? Saya tak tahu pula di Yamanashi, di tempat universiti saya, ada gunung Fuji. Rupanya gunung Fuji yang glamour tertinggi di Jepun tu berada dalam negeri saya, Yamanashi. Lah, jawab Kundok dengan dialek tanah merah. Mount Fuji itu terletak separuh di Yamanashi dan separuh di Shizuoka. Jadi tempat saya belajar ni tempat pelancongan lah. Ramai yang akan datang ni. Saya tidak buat homework pun ke mana arah setuju saya di Jepun. Saya ikutkan sahaja dengan keputusan GPA untuk hantar saya ke Yamanashi.
Kundok lagi banyak tahu. Dia memang suka travel kot agaknya. Dia selidik kat mana yang mengasyik, kat mana Kofu apa ada. Okay, sampai di Kofu Eki, stesen Kofu, Azham datang menjemput kami. Masa tu hujan gerimis di awal musim bunga, sejuk. Habis rappers Jepun saya tengok ni, macam rappers Jepun lah dia berpakaian. Kalau waktu tu ada 2 orang anak muda pakai songkok, tarik beg besar, ditemani senpai senior yang ala-ala kondusi. Itulah kami masa tu. Dan 2 orang macam Piramli pakai songkok, pakai suit, seorang rappers macam kondusi. Itulah kami. Saya Kundok dah boleh saja naik taksi, tapi saya masih tidak faham kenapa suruh jalan kaki. Jalan kaki, tarik beg besar. Walau bagaimanapun 15 minit dah sampai. Agak dekat juga sebenarnya stesen kereta api tu dengan UC saya dan rumah. Di rumah saya dikenalkan dengan Sam, senior yang akan pulang balik Malaysia lagi 6 bulan je. 2 benda yang mereka kelentong semasa saya dan Kundok pada hari-hari awal di rumah Satu perkara ialah mayonis. Mayonis yang dibungkus simple ialah buatan sendiri. Mana tidaknya botol mayonis tu memang tiada tulis apa-apa. Japanese mayonis kalau kat sekarang ni banyak dijual di Malaysia. Cupid masa tu kan Malaysia tak ada lagi. Sekarang dah ada lah mayonis tu, Japanese mayonis, Cupid tu. So botol dia memang tak ada cap apa-apa sebab dekat plastik luar dia yang ada cap sebenarnya. So mayonis itu sekarang sudah ada jual di Malaysia, jenama Cupid jenama dan cap dia di plastik sahaja, tanggal plastik, memang tiada tulis apa-apa. Memang dengan Sam ni cakap mayonis buat sendiri kan, percayalah kita, daripada telur dia pukul lama dia dalam mayonis. Keduanya adalah stesen minyak Jomo, ialah kepunyaan orang Jawa dari Indonesia. Kami masih menumpang di rumah sebelum masuk ke Kaikang. Dia punya beli stesen minyak, pergi ke stesen minyak tu, dia kata stesen minyak ni dia tulis Jomo. Jomo dia kata orang Indonesia punya. Yalah tu kan, entah je nama dia je Jomo kan. Kami masih menumpang di rumah sebelum masuk Kaikang ataupun International Student Hostel, sebabkan sampai hujung bulan 3, bulan 4 baru boleh masuk. So duduk dalam rumah tu dulu. Lagi Kaikang hanya boleh masuk minggu depannya. Lagi 2 hari merupakan pendaftaran pelajar baru. Sekali lagi kami teruja. Pesan Sam, jaga namik negara. Esok jangan lupa pakai kod bertali leher dan sengkuk. Ya betul, saya dan Kundok sangat mengikut Sam nasihat apa-apa dah. Hari pertama dan hari pendaftaran dan briefing, kamilah manusia yang paling smart. Kami digambarkan oleh Sam, semua pelajar pakai kod kemas, jangan malukan orang Malaysia. Sam kata semua pakai kod nanti untuk pendaftaran universiti. Kami pun glamour lah hari tu. 2 orang berkulit gelap, bersongkok, berkod biru. Semasa hari pendaftaran, pelajar baru lain selesa je dengan seluar jin. Pendaftaran di universiti kena pakai kod songkok. Saya dah Kundok tersempak dengan Nani, pelajar tajaan marah. Elok je dia pakai jin santai. Sam suruh kami pakai kod. Kenapa kau pakai gini? Kutuk Nani. Alhamdulillah kami tidak malukan Malaysia. Pakai kod kan. Pulang sesi pendaftaran, Sam dengan senyum simpan gelak. Tapi bila mereka bersemuka, terburai ketawa mereka. Kisah awal sebagai pelajar kejuruteraan awam Universiti yang Malaysia. Universiti Malaysia ini ada 2 fakulti saja, Fakulti Pendidikan dan Fakulti Kejuruteraan. Saya telah mendaftar di Jabatan Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar. Fakulti Kejuruteraan yang kelas saya ada 60 orang. Ada 2 orang sahaja international student, seorang pelajar dari China dan seorang lagi dari Malaysia. Saya lah tu. 2 orang je, yang lain semua Jepun. Pelajar China ni sungguh pakcik rupanya. Memang kental, umurnya 43. Masa saya datang tu, saya 20, dia umur 43. Sama belajar degree kat Jepun. Rakan karib saya di tahun 1 ialah Fuji, Naoko dan Ishisone. Mereka inilah yang banyak membantu saya. Fuji ni sudah bekerja dan sekarang dapat sponsor dari company dia
sambung degree. Okey, masa dia degree pun sebenarnya dia dah bekerja, tapi dia dapat sponsor dari company untuk sambung degree. Naoko dan Shisone ni student baru tapi lambat masuk dengan aku universiti sebab mereka ambil sekali lagi enter exam. Orang ni tak lepas sebenarnya, betul ambil sekali lagi. So berbanding dengan budak-budak lain, budak-budak lain macam 18 macam tu, dia orang dah 19 dekat 20. So sebagai saya lah, sebab itulah kenal dan rapat dengan saya sikit. So, kejutan budaya pembelajaran di Jepun. Saya memang sedia maklum penggunaan bahasa Jepun sebelumnya dalam kuliah. Memangnya 2 tahun belajar di Upper tidak cukup untuk menguasai bahasa Jepun. Lagi-lagi bahasa Jepun di kelas sahaja. Keluar kelas, duk cakap kedah dengan kering balik. Cakap kedah lah, saya orang typing kan. Saya terkejut dimaklumkan markah lulus adalah 60/100. 59 consider fail. Ada grade A, B, C dan F. 59 F. Dan orang Jepun ni memang sangat individu, belajar seorang-seorang. Masa mula-mula belajar agak tension. Saya tanya seorang pelajar Jepun ni, tahu ke buat assignment ni? Semua mereka cakap tak tahu. Tapi bila tiba nak hantar, semua siap. Saya seorang tak siap. Ingatkan semua orang tak tahu. Dan mereka amatlah pelik bila belajar secara grup. Duduk rumah, sebab mereka ni duduk rumah seorang-seorang, yang pelik. Saya ni memang tidak boleh kalau tidak ada kawan biasa, asyik dalam grup sahaja. So kat Malaysia ni kita banyak belajar grup. Kat Jepun ni memang individual, belajar sendiri je. Esok naik exam baru jumpa. Memang saya dengar ada pelajar Malaysia yang depressed sebab tidak ada kawan nak lepak. Tapi saya tetap cara saya. Saya ni gedah je, ajak je orang kawan. So saya yang ajar Fuji, Naoko dan Shisone group study. Saya ajak diorang. Tapi mereka ni memang rakan terbaik. Mereka memahami saya sebagai student yang tak berapa nak fasih. Pernah sekali Shisone yang tolong cakap di telefon bila saya nak minta kerja part time. Masa tahun 1 tak mahir dia cakap nak buat part time masa summer holiday, cuti musim panas. Dia tolong cakap, dia mengaku saya Musim-musim Syuhari Tomoshimas. Saya Syuhari, dia tolong cakap. Okay, lepas tu saya faham dah. Sudah tentu majikan itu berkerut suara telefon lain bila sampai nak kerja lain, tak telefon lain, belum sampai lain pula cakap kan. Tapi takkan tu lah. Okay, dia menyamar je saya waktu ni tak kerja part time tu. Okay, kehidupan di Kaikang dengan student hostel. Ada asrama khusus untuk pelajar international, boleh duduk setahun sahaja. Apabila ada kosong, boleh mohon setahun lagi. Saya dan Kunok memang duduk Kaikang 2 tahun. So memanglah dapat perhatian yang tosang. Dia ni kira admin untuk Kaikang lah, macam penjaga lah. Okay? Dan rasa macam mak-mak je dia ni. Pernah masa awal-awal sampai Kundok Demam Campak yang memotor ni lah yang duk jaga dia, bagi ubat. Tapi sebenarnya bukan tugas dia. Jika di Kaikang ada yang memutusang di Pejabat Pelajar International, International Office, kami ada Shoji Masang, pegawai yang urus pelajar overseas. Jadi dia memang rapat dengan budak Malaysia, sebab budak Malaysia paling kurang bagi masalah kat dia. Dia respect culture Malaysia dan agama Islam. International student lain banyak bagi masalah kat dia. So dia straightforward lah, memang suka sikit pelajar Malaysia ni, tak ada banyak masalah kan dengan sungai. So pelajar pernah sekali bila dia ikut kami travel, rombongan yang mesti anjurkan, dia sibuk mahu duduk tepi ikut kami solat, rukuk, sujud dan semua dia buat. Begitulah Shojima. Dia amat menghargai macam persahabatan, pengenalan tu. So bila kami solat tu pun dia sibuk nak ikut kan, padahal tak tahu apa-apa tu sebenarnya kan. Dulu saya nak ikut masa kita pergi travel lah, trip university trip untuk foreign student. Okay, itu chapter 3, kisah saya mula sampai di Yamanashi, Jepun, dan rakan-rakan saya di di civil engineering kat Jepun, Naoko, Fuji dan Shisone. Kalau saya pergi Jepun balik pun saya akan jumpa mereka lah, 3 ni. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi, kita berkongsi lain. Chapter bab 3, kita akan berjumpa bab 4.
Sebelum kita pergi ke bab 4 esok, saya nak bacakan sedikit tentang review buku saya ni daripada Spyzul, seorang pegawai bank Maybank. Facebook dia spyz.faizul. Okay? Dia memang rakan blog sebenarnya, rakan blog yang sentiasa mengikuti penerbangan saya di Jepun, jatuh bangun di Jepun. Okay, saya bacakan daripada Faizul. Mengenali saudara penulis sejak 2001 membuat saya rasa dekat dengan buku ini. Kami dipertemukan melalui komuniti blogging, cyber, gang journal, seterusnya secara fizikal ketika beliau pulang ke tanah air ketika cuti semester. Tapi banyaknya melalui YM, Yahoo, Messenger. Ada satu titik persamaan antara kami, cemerlang di peringkat sekolah, flop di zaman universiti. Pun begitu, cuma itu sahajalah yang sama. Sementara saya terus ke bidang kerjaya, beliau pula menyambung pelajaran di universiti tempatan. Itu sangat saya respect Tabik. Moga dengan terbitnya buku ini akan menjadi pendorong dan memberi semangat kepada pembacanya. Okay, terima kasih Spy Faizul bagi buku ini. Okay, kita jumpa pada bab 4 nanti.